Tuan-tuan, seperti mana yang kita tahu, al-iman ataupun iman itu terdiri daripada 3 cabang ataupun 3 bahagian. Secara umumnya dia ada 3 bahagian lah. Satu bahagian yang berhubung dengan al-i'tiqad, yakni berkait dengan kepercayaan, keyakinan, ataupun lebih mudah untuk kita faham, amalan yang berhubung dengan hati. Itu bahagian yang pertama. Yang kedua, berkait dengan apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam qaul, berhubung dengan perkataan. Berhubung dengan perkataan. Yang ketiga, al-fi'l, berkait dengan perbuatan. Berdasarkan hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-iman bid'un wa sab'un. Iman itu ada 70 cabang. 70, dalam riwayat bid'un wa sittun, 60. Afdaluha, ataupun dalam setengah riwayat a'laha, yang paling tinggi, qaul la ilaha illallah. Itu berkait dengan perkataan. Qaulun, kata-kata. Zikrullah, zikir, berkait dengan kategori inilah, iaitu qaulun, kata-kata. Lisan, lidah, yang kita ucapkan. Dan tuan-tuan, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyul akthar yudkhilumun nas an-nar, atau kama qala, apakah perkara yang paling banyak, akthar, yang paling banyak menjadi penyebab dan punca, yudkhilumun nas, yang memasukkan manusia ke dalam neraka? Kata Nabi, al-fam wal farash. Apabila orang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah perkara, faktor, punca atau penyebab yang menyebabkan paling ramai manusia dicampak ke dalam neraka, Nabi menyebut ada 2. Al-fam. Al-fam bermaksud mulut. Mulut merujuk kepada lidah. Mulut merujuk kepada lidah. Sekali kita nak bincang. Qaulun berhubung kait dengan lidah. Faktor yang kedua atau penyebab yang kedua disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, al-farash. Tuan-tuan pun guna perkataan yang sama dalam bahasa Melayu. Farash merujuk kepada kemaluan. Inilah 2 anggota yang paling besar menjadi penyebab manusia masuk ke dalam neraka. Dalam ranking kategori dosa-dosa yang dilakukan oleh Bani Adam, keturunan manusia, yang paling mendominasi ataupun yang paling banyak manusia tergelincir di dalamnya berhubung dengan lidah dan kemaluan. Sebab itu dalam riwayat yang lain Nabi sebut apa? Berkait dengan lidah dan kemaluan. Nabi kata apa, tuan-tuan? Sesiapa di antara kamu, dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain, maksudnya dalam hadis yang lain, Nabi kata apa? Sesiapa di kalangan kamu yang boleh menjamin, yang boleh bagi tahu dekat aku, dia akan memelihara apa yang ada di antara 2 rahangnya.
Nabi tak sebut lidah. Macam tadi Nabi tak sebut lidah, Nabi sebut mulut. Dalam riwayat ni Nabi sebut sesiapa yang boleh menjamin apa yang ada di antara dua rahangnya. Apa dia yang ada di antara ni rahang? Apa yang ada di antara rahang kita? Merujuk kepada anggota lidah. Maksudnya sesiapa yang boleh mengaku, dia boleh kontrol, dia boleh kawal, dia boleh jaga apa yang ada di antara dua rahangnya, baina lih. Dan Nabi sebut satu lagi, sesiapa yang boleh jamin baina fakhidai, di antara dua paha dia. Bahasa Nabi bahasa lunak, bahasa santun, bahasa beradab. Dia tak sebut perkataan tu secara khusus. Dia kata siapa yang boleh jaga di antara dua rahang dan apa yang ada di antara dua paha, aku menjamin satu tempat untuknya, satu seat, maq'ad, satu tempat duduk, satu kerusi untuk dia dalam syurga. Tapi sebelum aku jamin dia jamin dulu. Sebab itu tuan-tuan, banyak perkara yang berhubung dengan qaulun, lidah ataupun perkataan. Lidah boleh membawa kita masuk ke dalam syurga. Satu nikmat. Sebab itu dalam hadis tu Nabi jelir lidah. Dalam hadis yang kita baca tadi, Nabi jelir lidah. Nabi keluarkan lidah dia. Kemudian Nabi pegang. Nabi kata jaga yang ni. Qaulun la ilaha illallah. Itu iman yang paling tinggi. Perkataan. Sebab itu seorang yang dia nak masuk ke dalam Islam, dia mesti mengucap. Dia mesti melafazkan asyhadu an la ilaha illallah. Kedua, berhubung dengan fi'lun, berhubung dengan perbuatan. Perbuatan ni tak melibatkan perkataan lah, seperti rokok, sujud, kan? Berdasarkan hadis imatatul adha 'anit tariq. Apa dia? Menyingkirkan atau membuang sesuatu yang menyakitkan di atas jalan. Kita tak payah cakap. Kita tak perlu bercakap pun. Kita nampak ada apa-apa yang bahaya tengah jalan, kita berhenti, kita pergi ambil, kita pergi lempak. Sepatah pun perkataan kita tak cakap, kita tak sebut, kita tak kata. Tetapi dia dibuat melalui action, tindakan. Dia ada dua dah. Satu lagi iman adalah al-i'tiqad. Yang ini berkait dengan hati, kepercayaan. Sebab kalau dia buat, dia cakap, tapi dia tak ada nombor tiga. Qaulun dia ada. Amal, fi'il dia ada. Dia kata dan dia buat, tapi dia tak ada nombor tiga. Yang ni kategori apa? Grup mana ni? Kumpulan mana? Kumpulan yang qaulun ada, fi'lun ada, atau amal ada. Qaulun ada, amal ada, tapi dia tak ada i'tiqad, dia tak ada dalaman. Ini grup yang kita sebut al-munafiq. Munafik semayang tak? Munafik semayang tak? Semayang. Belakang Nabi. Pasal itu Nabi kata mereka semayang, cuma balok tang. Mereka balok tang mana? Tang subuh dengan isyak. Maknanya lohok asak mereka rajin. Mai tang kita lohok asak pun balok. Sakan lagi pada munafik. Nak habaq tu lah. Munafik 2 semayang ya mereka balok. 3 lagi rajin. Kita 5-5 balok. Munafik semayang. Dia cakap tak? Idza ja'akal munafiquna qalu qalu nashhadu innaka la rasulullah. Quran sebut dalam suratul Munafiqun ayat nombor 1. Idza ja'akal munafiqun, dan apabila datang kepada engkau wahai Muhammad golongan al-munafiqun,
Qalu, mereka berkata, nashhadu innaka la Rasulullah. Sesungguhnya kami bersaksi engkau adalah sebenar-benar Rasulullah. Siapa yang kata? Siapa yang ucap? Siapa yang naik saksi? Munafik. Dua perkara lengkap. Cakap dan buat. Tapi satu saja dia fail. Satu saja dia gagal. Satu saja yang dia tak buat. Al-i'tiqad. Bila Tuhan sambung ayat tu. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Wallahu yashhadu innal munafiqin lakadhibun. Perbuatan dia, percakapan dia, apa yang dia cakap, apa yang dia sebut, apa yang dia buat, lakadhibun. Dia bohong. Sebab itu kita kena ada 3 komponen ni. Kita ada komponen hati, ada komponen cakap, dan kita tunjuk bukti dengan amal. Sebab itu Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dia sebut, dia kata, wa ma kana liyudhi'a imanakum ay salatakum. Allah sebut dalam Al-Quran, wa ma kana liyudhi'a imanakum, dan Allah tidak akan mensia-siakan iman kamu. Quran tak sebut salat, Quran sebut iman. Al-Imam Syafi'i tafsir dia kata yang tu salat. Maksud iman itu salat, kerana salat ada 3 perkara. Salat ada perkataan, rukun cakap, kena baca Fatihah, kena takbiratul ihram, itu qaulun. Ada rukun fi'lun, perbuatan, kena rokok, kena sujud, dan dia ada berkait dengan rukun. Kan sembahyang ada 3 rukun, qaulun, fi'lun dengan qalbi. Ini gabungan iman. Sebab itu tuan-tuan membuktikan dalam kehidupan tuan-tuan, insya-Allah. Jadi malam ini kita nak bincang tentang bahagian yang pertama, iaitu bahagian qaulun. Bahagian perkataan, ucapan. Dan kita alhamdulillah Allah Ta'ala bagi kemampuan, kebolehan untuk bercakap, untuk menyebut perkataan qaulun. Tadi pun banyak mana kita kan baca Fatihah, tuan-tuan baca surah, tuan-tuan zikir, tuan-tuan tahiyat, itu semua qaulun. Itu bahagian daripada perkataan. Habis pada sembahyang, tuan-tuan zikir pula kan. Lepas tu baca Quran, wirid, ajak manusia kepada kebaikan, cegah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, itu semua menggunakan perkataan. Kan? Okey. Sekarang kita tengok sedikit berkaitan dengan zikrullah, zikir. Dan terutama sekali kita ahlus sunnah. Mestilah di antara golongan yang sangat kuat dan sangat dekat dengan amalan berzikir. Terutama sekali orang perempuan, memang daripada pengalaman kita mengajar, berinteraksi, berkomunikasi, jamaah wanita muslimat, nisa memang sangat rajinlah dalam berzikir ni. Mereka suka tanya baca apa, mereka suka tanya zikir apa, doa apa. Orang perempuan lah yang kerap SMS, WhatsApp tanya ni. Orang lelaki-lelaki ni kebanyakan mereka dah hafal daripada lahir lagi. Lepas tu jarang tanya. Yang duk SMS nak tanya apa ni, teriak, nak tanya apa ni, baca apa ni pas sembahyang apa sini, kebanyakannya orang perempuan. Kan? Ataupun tak tahulah kot depa tanya bagi pihak lelaki kan. Okey. Jadi orang perempuan ni memang kuatlah berzikir kan. Kuat berzikir. Dan memang mereka pun dari sudut qaulun ni sangat aktif. Sangat aktif kan. Okey. Kita tengok sikit beberapa hadis berkaitan dengan zikir. Zikir. Zikir ni dari sudut perkataannya ingat. Zikir ingat. Kan? Ingat. Zikir ingat. Zikrullah mengingati Allah. Tuan-tuan, sebelum kita nak baca ni sikit yang Syekh tulis ni, kita nak buka minda. Kita nak membawa perubahan minda. Kan? Gerakan perubahan minda.
zikrullah. Ingat Allah. Ingat Allah. Selalunya, dan tak salah, selalunya bila kita sebut zikrullah, tuan-tuan faham apa? Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha. Itu hanya satu juzuk saja, satu bahagian saja. Sebenarnya zikrullah sangat luas. Sangat luas. Tuan-tuan, sebelum buat apa-apa tindakan, teringat halal, haram. Kan? Tuan-tuan nak buat apa-apa, tuan-tuan terlintas ataupun mari perasaan al-halal wal-haram. Yang ni salah ni. Yang ni tak betul ni. Sebenarnya itu juga sebahagian daripada zikrullah. Sebab apa? Mengingati halal dan haram berarti kita mengingati Tuhan yang mensyariatkan benda tu. Tapi kita tak nampak. Sebab itu, tuan-tuan, kan? Banyak benda yang tuan-tuan tak jadi buat. Cancel. Takut. Kenapa? Tuan-tuan, kenapa tuan-tuan tak buat? Tuan-tuan teringat ke Tuhan. Betul tak? Tak jadi buat lah. Astaghfirullah. Tak betul ni. Astaghfirullah. Tuan-tuan sedang berzikir. Tuan-tuan sedang zikrullah. Tuan-tuan sedang ingat Allah. Kalau tak ingat, sadaqallah. Tuan-tuan lupa ke hadis? Lupa tak hadis? Ingat tak lagi? Hadis apa? Wa rajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Ingat tak hadis tu? Arab tak ingat, Melayu mesti ingat. Seorang lelaki yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang ada kedudukan dan cantik. Dia bukan sahaja ada kedudukan, dia orang yang besar, ada harta, dia segak pula. Dia ajak lelaki itu berzina. Lelaki itu pun duduk di atas paha wanita tersebut. Tiba-tiba dia teringat siapa? Dia teringat bini dia. Terus dia jadi takut, serat. Dia tak jadi buat, dia teringat siapa? Dia teringat Allah. Itu zikrullah. Sebab itu kehidupan kita 24 jam tindak tanduk kita dalam keadaan kita ingat kepada Allah. Sebenarnya kita sedang berzikir. Lepas itu Allah kata apa? Ada pula pipusin ayat ni. Alladzina yadhkuruna Allah. Mereka itu mengingati Allah dalam 3 keadaan. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman. Mereka berzikir kepada Allah dalam keadaan berzikir dalam keadaan berdiri macam mana? Ada orang kata ini dalil melompat. Allah, 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 Allah. Kan? Melompat. Sampai orang lalu inilah zumba Islam. Kan? Lepas tu Quran kata apa? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman, berdiri, qu'udan, duduk, wa ala jambin, berbaring. Maksudnya Tuhan nak gambarkan apa? Dalam semua keadaan, sama ada duk berdiri, duk duduk ataupun duk berbaring, mereka mengingati Allah. Artinya bila tuan-tuan meninggalkan sesuatu yang haram dan tuan-tuan melakukan sesuatu yang disuruh dan diperintahkan, sebenarnya tuan-tuan sedang melakukan zikrullah. Termasuk majlis ilmu ini juga disebut, sekali kita akan sebut. Ini juga termasuk dalam zikrullah. Maknanya tuan-tuan dan zikrullah ni sangat rapat. Kan? Tuan-tuan nak langkah jauh sikit, kan?
Teringat apa yang tuan-tuan mengaji. Apa yang Tuhan sebut. Apa yang Quran sebut. Apa yang Tuhan larang. Apa yang Tuhan suruh. Tuan-tuan nampak orang susah. Teringat hadis-hadis sedekah. Tuan-tuan pun terbuka pintu hati. Ambil RM2, buhlan tabung. Itu zikrullah. Pasal apa tuan-tuan zikrullah? Pasal kalau tuan-tuan tak ingat kepada Allah, tuan-tuan tak bagi. Tuan-tuan teringat Allah, nak bagi tu kerana Allah suruh. Allah janji nak ganti, nak dapat doa malaikat. Nabi pun suruh, tuan-tuan buat. Tuan-tuan didorong oleh ingat kepada Allah. Pasal itu bila tuan-tuan orang suka kata, ingat Allah banyak-banyak, ingat Allah banyak-banyak, mengucap bagi banyak-banyak. Jadi saya nak buka minda supaya jangan kita jumutkan, bekukan zikrullah itu hanya bila kita duduk, pegang biji tasbih, kemudian kita duduk meratik, itu baru zikrullah. Kan? Ada orang kadang-kadang nampak macam berzikrullah tapi kita tak tahu dia zikir ke tak zikir. Tasbih duduk bergerak tapi duduk sembang kata ceruk. Oh, kita pun tak tahu macam mana sakan dia. Kan? Dia berkata lagu ni lah ustaz menyelam sambil minum air. Kan? Tangan duduk bergerak tapi dia duduk sembang. Macam mana? Menang semalam. Kalah, draw. Oh, tapi zikir. Hebat. Hebat. Ini sangat hebat lah. Sangat hebat. Jadi zikir ini sangat luar. Majlis ilmu. Tuan-tuan dalam majlis ilmu tuan-tuan ingat siapa? Pasal itu majlis ilmu, tuan-tuan kena beza majlis ilmu dengan majlis senda gurau. Majlis ilmu di dalamnya sebut tentang Allah. Banyak-banyak. Qala Allah, qala Rasulullah. Itu majlis ilmu. Pasal itu Al-Imam Syafi'i kata apa? Al-ilmu ma qala Allah wa ma qala Rasulullah. Ilmu itu apa yang qala Rasulullah, Allah berfirman. Quran lah. Maknanya majlis ilmu, bila tuan-tuan duduk, lebih banyak dominasi ayat Quran hadis, ayat Quran hadis, ayat Quran hadis. Tapi kalau tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu tu, gelak, semang muhur, mengata orang, mencarut, maki, buat macam berlakon apa semua, tuan-tuan bangkit kerana dia bukan majlis ilmu, dia majlis hawa nafsu. Majlis ilmu qala Allah, qala Rasulullah. Tapi ini yang akan menyebabkan manusia jadi jemu. Cerai. Ada orang dia kata cerai ceramah malam ni awak. Syak-syak Quran, syak-syak hadis, syak-syak Quran. Aku duk tunggu bila nak lawak tak tahu. Tak boleh panggil, tak syok. Hang nak syok, hang jangan main masjid. Hang nak syok, habis pampir. Pampir daripada awal sampai ke sudah, syok. Sampai ke sudah, syok. Ada orang pergi pampir mengantuk? Ada ke orang pergi pampir lagu ni? Tak ada. Yang lagu ni orang main masjid. Cabaran pasal tu dia kena muja. La yustata'ul ilm. Kata Yahya bin Abi Kathir daripada kalangan tabi'in. Dia kata la yustata'ul ilm bi rahatil jism. Kamu tak akan boleh ilmu jika kamu nak berehat dan kamu nak berseronok. Dia kata la yustata'ul ilm. Tak mungkin yustata' kamu akan dapat ilmu birahah, dengan rehat dan dengan seronok. Dia kena susah. Kan? Dia kena susah. Okey. Itu kita sebut sikit. Pasal itu majlis zikir, majlis membawa. Pasal itu pendakwah dia ahli zikir. Dia kena bawa orang pergi kepada Tuhan. Pasal itu dalam ceramah dia kena cerita Tuhan, bukan cerita dia. Setengah penceramah dia cerita dia sampai ke sudah. Dia kata saya ni tuan-tuan, saya ni tuan-tuan, bukan habaq saya ni tuan-tuan, saya ni tuan-tuan. Dia nak ajak ke Tuhan ke nak ajak ke dia? Akhirnya dia akan melahirkan ta'assub pada dia. Jangan main dia ni. Ada penceramah kita dengar, mula-mula lagi dia kata saya ni dulu masa mak saya duk mengandung. Kita ingat buah-buah awal nak buka Quran lah. Mak saya mengandung, dia mimpi bulan jatuh pergi ke perut dia. Dia cerita dia tu, bukan cerita Tok Guru dia, cerita dia. Lepas tu dia lekat perut kat saya pun lahir alhamdulillah jadi Tok Guru lah ni. Tu dia. Awal dengar tu tak ada Tuhan lah, dia dah dulu. Tuhan tak tahu mana, dia dulu. Lepas tu saya umur berapa dah, Tok Guru suruh ganti dah. Dia sebut, Tok Guru suruh dia ganti dah. Tu. Kita pun kita membesarkan dia, tetapi tidak Rasul dan Tuhan. Sebab itu pendakwah kena tahu dia nak ajak pergi ke Tuhan ke atau nak ajak besarkan dia. Maka kalau dia nak ajak besarkan Tuhan,
orang tak akan rasa apa kat dia. Tapi kalau orang rasa dia tu besar lebih pada Tuhan, sampai orang kata ni Tuhan kata, ni Rasul kata, tak boleh sama banding dengan dia kata, artinya penceramah tu ajak pergi kat dia, bukan ajak pergi kat Allah dan Rasul. Lepas itu tuan-tuan kena faham, kita nak pergi ke Allah dan Rasul, bukan nak pergi kepada penceramah tu. Penceramah boleh ditukar, tapi Allah dan Rasul kekal. Dia tidak akan boleh ditukar. Itu yang kita nak ajar. Okey. Jadi sekarang kita nak ajak berzikir kepada Allah. Ingat Allah Subhanahu. Kita bukan macam setengah tarikat. Kita bukan macam setengah Syiah tarikat. Depa kalau susah depa teringat imam depa. Depa teringat tok guru depa. Depa teringat inilah syekh wali kutub wali apa ghaus depa semua ni adalah istilah-istilah wali kutub apa segala ni utara selatan ni al-ghaus apa Abdul Qadir Jilani apa semua ni kan. Lepas tu gamak-gamak tok guru ni memang ada alam beg duit apa semua ni. Tak, kita bila ada masalah susah senang zikrullah. Kita balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasal itu tuan-tuan tengok kadang-kadang Syiah kan, bila dia susah Ali kan, dia sebut Ali. Dia tak sebut Nabi, dia tak sebut Allah Subhanahu wa taala kan. Kalau tuan-tuan tengok kalau tarikat pun Ghaus tu merujuk kepada Abdul Qadir Jilani kan. Depa ajak macam tu kan. Bukan kita tak hormat guru, kita hormat guru, tapi kita tak angkat sangatlah tok guru kita kan. Tuan-tuan pun jangan duk ada panggil gitu. Panggil tok guru aku, jangan. Tok guru tak ada apa sangat. Allah dan Rasul lebih besar daripada segala-galanya. Kemudian kita tengok sikit Nabi SAW sebut berkaitan dengan zikrullah yang kita nak bincang ni. Sebab itu orang yang zikrullah ini orang yang beriman kan, orang yang beriman. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW menyatakan, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru rabbah, mathalul hayy wal mayyit." Bandingan, mathal, umpama, contoh untuk kita faham, kata Nabi, orang yang hidup ataupun orang yang penuhkan diri dia dengan yadhkuru rabbah, yang dia mengingati Tuhan, ingat Allah banyak-banyak. Ingat Allah ni bukan maksudnya la ilaha illallah tak berhenti-berhenti, dah. Ingat Allah ni maknanya dalam setiap tindak tanduk dia, perbuatan dia, sebelum dia nak buat, sebelum dia nak bercakap, apa-apa pun dia tapih dulu dengan apa yang Tuhan kata. Itu ingat Tuhan. Jangan, tuan-tuan, nak sebut la ilaha illallah tak semestinya ingat Tuhan. Orang tikar nombor ekor pun bismillah. Dia nak tulis tu bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala Muhammad. Kena lah kali ni. Adakah kita kata dia ingat Allah? Kan? Orang yang nak buat syirik, baca ayat Quran berkandang. Ayat nak tutup pintu gol, ayat nak buat benda-benda khurafat ni, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda. Tutup. Kita kata lepas tutup nak kena buka. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Tu semua Quran, semua Quran. Saya boleh bagi banyak ayat Quran lagi yang orang exploit, orang guna untuk apa? Untuk salah guna. Tuan-tuan, orang buat syirik guna ayat Quran. Adakah kita nak kata dia zikrullah? Dia tak zikrullah. Kerana orang yang zikrullah, walaupun dia tak sebut perkataan Al-Quran, tetapi hati dia, minda dia, tindakan dia, diri dia, dia ingat apa yang Tuhan suruh dan dia tahu apa yang Tuhan larang. Beza tuan-tuan. Sebut lain, ingat lain. Ada orang dia boleh sebut lain, dia ingat lain. Kan? Macam Piramli lah, dia tengok dalam mangkuk dia nampak gambar siapa? Rohani. Tapi dia sebut Latifah. Pasal apa? Dia kata nampak gambar Latifah dalam sup ni. Akan dia nampak gambar rohani nampak. Sebut lain, ingat lain. Kita nak ingat. Saja selingan tuan-tuan. Tuan-tuan tadi mengantuk ni cerah mata pula. Zikrullah banyak. Zikrullah. Nabi kata perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dengan orang yang tidak berzikir kepada Tuhannya seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Yang ni kita kata bangkai yang bernyawa. Kan? Sebab itu Nabi kata orang yang hakikatnya betul-betul hidup, dia betul hidup, dia memang hidup, dilihat bukan daripada kekuatan fizikal. Ada orang kuat angkat besi, badan berketui-ketui, orang Kelantan dia katang, badanmu katang ni, berketui six pack ni, tetapi mungkin dia tak zikirullah. Ada orang mungkin stroke, mungkin Parkinson, tapi dia kuat, dia hidup, jiwa dia kuat. Sebab itu tuan-tuan,
Dia kekuatan ni dia mari pada jiwa. Pasal tu orang duk heran. Awak lah, orang banyak duk heran. Awak lah orang dipolis tak larat pergi Mekah depa kuat. Kuat lah dia polis tak larat pergi Mekah dia jadi kuat. Dia berkata pasal tanah Mekah kot. Tanah Mekah sama lah tuan-tuan. Cuma Tuhan berkat lah. Jiwa dia kuat, semangat dia kuat. Jiwa dia kuat, semangat dia kuat. Mari daripada mana? Mari daripada dia zikrullah. Dia mari daripada hidayah Tuhan bagi tu, dia mai semangat. Pasal itu Tuhan, Nabi kata orang yang zikir ialah orang yang hidup. Pasal itu kita kata ada orang yang zahir, fizikal dia sakit. Dia tu sakit, tetapi hati dan jiwa dia lebih kuat. Pasal itu orang sihat tengok, ui teruknya. Bagi dia Alhamdulillah, dia kuat. Dia boleh terima, dia boleh tanggung beban tu. Kita tengok, kita rasa teruk. Dia yang beriman, dia yang zikir banyak, yang kuat tu, dia tak rasa apa pun. Orang tengok teruk, dia tak rasa apa. Banyak. Kan? Hebat, no? Hebat. Ya? Hebat. Okey? Mari kita tengok sikit. Jadi kita ni kena letak kategori apa? Kategori sama adakah kita hakikat kita ni sebenarnya hidup yang sebenarnya mati, ataupun kita hidup yang sebenarnya hidup lah. Orang yang hidup ni orang yang zikrul. Tuan-tuan, saya nak kongsi sikit. Antara benda kita boleh nampak zikrullah ni selalu orang sebut dia berkait dengan ketenangan hati. Quran kata ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Sesungguhnya dengan zikrullah, dengan ingat kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Tatma'itmanan, tenang. Mutmainnah, tenang kan? Hati yang tenang, jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsu mutmainnah, kan? Jiwa yang tenang. Saya nak sebut sikit. Quran selalu sebut zikir boleh menenangkan hati. Ketenangan sesuatu yang kita tak boleh cari. Tak boleh cari, tak boleh beli. Kita tuan-tuan pergi bercuti, betul tak? Tepi bercuti, tepi pantai. Ada yang jenis naik bukit. Kan? Tuan-tuan pergi rata lah. Pergi tempat-tempat yang cantik, kan? Orang bercuti dia pergi tempat-tempat yang cantik, tempat-tempat yang tenang, tempat-tempat yang sejuk, tak sibuk. Untuk apa? Untuk dia cari ketenangan. Tapi ramai orang tak jumpa ketenangan. Hatta kan ada orang yang di depan Kaabah, dia duduk depan Kaabah, dia tak jumpa ketenangan. Dia serabut. Pasal apa? Pasal ketenangan dia berkait dengan zikir. Dia ingat kepada Allah. Dia bukan berkait dengan tempat. Ada orang dia mungkin duduk dalam suasana yang serabut, suasana yang hingat, suasana yang huru-hara, tapi dia tenang. Dia tenang. Kerana tenang ni Tuhan yang bagi. Sebab itu tuan-tuan tengok di Jepun. Jepun negara yang sangat maju, sangat bersih, sangat teratur, sangat berdisiplin. Sangat segala-galanya lah. Pergi Jepun dia kata ikan pun hidup dalam longkang. Kalau ikan mai tempat kita, sungai pun mati. Di Jepun. Tetapi negara yang paling tinggi kadar bunuh diri, paling tinggi dalam dunia, di Jepun. Di negara-negara orang Islam, tuan-tuan fahamlah negara orang Islam, Pakistan, Syria, hari-hari gedebang, bom lah, kotak lah, segala mak neka. Tapi pasal apa orang tak bunuh diri? Pasal apa Pakistan, India, Bangladesh, tetapi Cox's Bazar, saya pun tak pergi. Tapi mufti lah cerita. Dia kata sangat teruk. Sangat teruk. Tapi ada orang bunuh diri. Mereka bukan bunuh diri, orang bunuh. Kita nak bandingkan suasana Jepun dengan suasana di kamp pelarian di Bangladesh. Tak payah kamp pelarian, Bangladesh tu kediri lah. Pasal tu orang kata Bangladesh ni kalau hang tak cerik, perut hang memang Pi Bangladesh kalau tak cerik mungkin tak sah, mungkin hang pi bukan Bangladesh. Teruk.
kotor, sistem yang teruk. Tapi tak tinggi orang bunuh diri. Kita pun kadang-kadang tanya, pasal apa patut kalau nak ikut bunuh diri dulu? Bangladesh patut bunuh diri dulu pasal teruk. Sistem tak ada. Memang. Tetapi itulah yang kata Tuhan tu. Bangladesh, mereka orang Islam. Mereka ada agama. Mereka ada pegangan. Mereka jumpa ketenangan tu. Tapi di Jepun tak ada agama. Jepun pun tak tahu mereka agama apa. Ada kata Buddha, ada kata Shinto, ada kata apa. Tak tahu. Buat macam-macam. Minum bukan sake. Minum segala minum. Tak tenang. Tak tenang, tuan-tuan. Ini yang kita kata tu. Ketenangan. Orang boleh habis beratus-ratus ribu pi tempat cantik tapi serabut. Orang pi Mekah kadang-kadang tempat kita pun tak tahu, lintang pukang kan. Kaabah serabut. Kok nu mai kok ni dengan orang ramai tapi tenang. Tenang, kita boleh menangis. Kita boleh rasa syahdu. Dalam keadaan suasana Mekah tu 24 jam hingar-bingar. Sampai ada orang dia tengok dalam TV, oh dia kata lapang, pipi. Dia kata TV ni bila tak lapang. Tak pernah. Tetapi kita jumpa ada ketenangan, kita jumpa. Dalam keadaan yang begitu sibuk, kita cari dan kita jumpa. Kerana ketenangan itu dengan ingat kepada Tuhan. Tuan-tuan pilih berjalan mana pun, tapi kalau hati tak ingat kat Tuhan, tuan-tuan takkan tenang. Ini janji Tuhan. Ala bidzikrillah. Dan tenang ni benda yang mahal tau. Artis banyak bunuh diri. Tuan-tuan tengok yang kaya-kaya minum arak, makan dadah, makan gantung diri. Tak tahu mereka apa yang mereka nak. Popular satu dunia kenal. Duit tak tahu nak buat apa, tidur atas duit. Pasal itu tuan-tuan jangan sampai terah tu. Tuan-tuan cari apa? Tanya dalam diri tuan-tuan, tuan-tuan cari apa? Kalau tuan-tuan nak cari duit, mereka cari lebih pada tuan-tuan. Pasal itu saya kata hati-hati orang yang cari duit sangat ni. Pasal apa? Kebanyakan orang yang cari duit, akhirnya dia berakhir di tali gantung. Memang ada orang susah bunuh diri, tapi adakah seramai orang yang kaya bunuh diri? Kan? Orang miskin yang tak ada apa, tidur atas lantai, kan? Tak dan tak kepala, tidurlah. Tak dan tak kepala, kita tak kepala baru tidur. Orang miskin tak dan tak kepala, tidurlah. Tetapi pusat penempatan banjir. Pusat penempatan banjir. Tidur atas lantai berkelimpang lagu tu ya. Lena, jerak, galik, tenang. Tapi orang yang tidur atas tilam belum tentu boleh tidur. Tak dari atas kepala, telipok, tak pejam, cerah lagu tu. Buh 2 biji, kena ubat tidur, ubat penendang, lena. Orang minum arak pasal apa? Orang langgah arak pasal apa? Pasal nak lupakan keserabutan. Pening, langgah 2 botol, pening, bang, lena. Lepas tu dia bangkit, dia serabut. Tuhan kata, ala bidzikrillah. Kan? Ala. Pasal itu tuan-tuan tengok Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi, mereka jumpa ketenangan di mana? Tapi jangan nak buat perangai ni pula. Ashabul Kahfi, Tuhan bagi mereka jumpa ketenangan. Mereka rasa tenang, rasa selamat. Di mana? Tengok tuan-tuan, Allah bagi tunjuk kat kita depan mata kita. Mereka meninggalkan keluasan dunia, keseronokan dunia. Mereka lari pergi duduk dalam gua. Tuan-tuan bisa pergi Jordan kan? Masuk dalam gua tu. Bukan besar mana pun. Gua tu kecil je. Tapi di situ mereka jumpa ketenangan. Mereka tak jumpa di istana yang besar. Mereka tak jumpa di mahligai yang besar. Tapi mereka jumpa di gua yang sempit. Lepas ni pakat duk pergi betapa dalam gua kelam lah. Kami mencari ketenangan di masjid. Kemudian Nabi SAW sebut tentang kelebihan orang yang zikir kepada Allah dalam hadis Al-Harith Al-Ash'ari radhiyallahu an, dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, wa amurukum an tadhkuru Allah fa inna mathal dhalika kamathal ar-rajul kharaja al-adu fi atharihi sira'an hatta idha ata ala hasin fa ahrada nafsah minhum kadhalik al-'abd la yahrid nafsah min asy-syaitan illa bi dzikrillah atau kama qala. Nabi kata orang yang sentiasa ingat kepada Allah, zikir kepada Allah,
Tak kiralah sama ada dia sebut ataupun hati dia ingat kepada Allah. Orang nak tidur dia ingat kepada Allah kan. Kita bila? Kita ni kadang-kadang bila susah ya. Macam orang kafir juga kan. Bila dia susah dia ingat Allah. Naik kapal terbang tak baca doa kan. Tak ada baca apa pun duk bergelak syok ha. Tiba-tiba dia bergoncang sikit. Tu dia bersembok ayat liak baca. Yang tadi dia tak baca. Dia naik relax. Tiba-tiba belah awan sikit ya. Subhanallah, 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 subhanallah. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu an la. Tenang, tenang. Dia baru belaga awan sikit. Tak jatuh lagi. Kita kadang-kadang cari Tuhan di kala susah. Tuhan kata kalau susah ingat kat dia. Dia ingat juga. Orang kafir naik bot, naik kapal di lambung ombak, ingat kat Tuhan, Tuhan tolong. Walaupun sebelum itu mereka kafir. Nabi kata orang yang ingat kepada Allah, kama salir rajul kharajal adu. Dia umpama macam nilah. Ha? Kita azan dulu ha? Saya dah sambung. Masuk oh. Jam ni betul kita azan dulu, saya dah sambung. Okey tuan-tuan. Orang yang zikrullah kepada Allah, kata Nabi, dia umpama seorang lelaki kharaja rajul kharaj, dia keluar dalam keadaan dia tak prepare.
dia tak bersedia. Laki-laki ni dia keluar dalam keadaan dia tak bersedia. Fi athari sira'an. Kemudian muncul adu, musuh secara tiba-tiba. Ini umpama, Nabi suka buat analogi, Nabi suka buat cerita bagi kita nampak gambaran. Satu orang tak bersedia, tiba-tiba musuh mai. Apa orang tu akan buat? Nabi kata fa ahradha nafsah minhum. Dia pun akan hatta idza ata ala hisn hasin. Dia akan keluar pergi cari tempat untuk dia berlindung. Benteng pertahanan lah. Dia tak bersedia, tiba-tiba musuh mai. Nak berlawan tak mampu, tak boleh pasal tak ada preparation, tak bersedia. Terkejut, tergempar. Dia akan cari tempat untuk dia berlindung. Dia kelut cari tempat untuk dia berlindung, pasal musuh tiba-tiba mai, cuih keluar mai, muncul keluar. Nabi kata, manusia dia tidak boleh lawan musuh yang sentiasa duk perhati dan akan keluar secara tiba-tiba melainkan dengan zikrullah. Zikrullah dalam hadis ini diumpamakan sebagai hisn, benteng. Tuan-tuan ada satu buku nama apa? Hisn, ha sa nun. Hisnul Muslim. Apa makna hisn? Perisai. Pasal apa Syekh tu? Doktor meninggal dah dia. Tahun lepas kot tak silap saya. Kau tahu ni? Tahun ni ataupun tahun lepas. Dr. Sa'id Wahaf Al-Qahtan. Penulis kitab Hisnul Muslim tu. Yang sangat terkenal. Perisai Muslim. Dalam tu semua zikir. Semua doa-doa. Pasal apa dia namakan buku dia perisai? Kerana dalam hadis ini, doa dan zikir disebut sebagai perisai. Dan kata Ibnul Qayyim sebut, dia kata apa? Dia kata zikir ni kalau tak ada hadis lain sebut pun, hadis ni pun cukup dah. Ibn Qayyim kata hadis ni pun padan dah. Manusia yang tewas dan menjadi sasaran setan hanya yang lalai saja. Setan tak akan sentuh. Pasal tu orang duk cerita ni. Tadi petang pun ada orang telefon pasal ada gangguan. Ni pun saya nak pergi tengok. Memang kita suka kalau ada gangguan ni kita nak pergi. Tuan-tuan kalau ada gangguan panggil kita nak pergi. Kita nak pergi tampak. Kita nak pergi tampak yang gangguan dengan hak ganggu. Saya tanya, kalau kita tuan-tuan orang panggil gangguan, tuan-tuan nak pergi buat apa? Musuh yang ganggu. Kalau dia baik, dia tak main ganggu. Betul tuan-tuan nak apa? Ajak pergi minum, makan KFC. Dia tak lama mana mai, jom pergi minum. Kita mesti pergi. Ada orang habaq nu, ada siapa tak tahu duk pergi kacau nak darah hang. Dia ganggu nak darah hang. Tuan-tuan nak buat apa? Pergi. Dia tak duk kacau apa, nak kata jom pergi kena mi mamak. Pergi boh penampak, sulung tersungkok. Hanya duk kacau lagi. Hak tu kita kena buat bila ada gangguan. Ni saya ajak ni. Tanya, bila dengar kata setan mai kacau, pergi. Mana dia? Habaq mai. Kan tuan-tuan baca cerita Imam Ahmad dia hantar kasut. Suruh apa? Suruh bubuh setan tu. Tiba dengan kasut dia. Mungkin ada kasut, kalau ada kayu mungkin dia bagi kayu. Kan? Dia berkata nak tiba macam mana tak nampak. Duk dalam badan dia tiba hak yang dalam badan tu. Tiba sungguh-sungguh. Saya berani habaq tuan-tuan, dia berkata keluar dah cukup. Keluar. Tuan-tuan angkat pun dia habaq. Keluar dah. Gangguan sungguh. Tak berhenti sak gangguan. Gangguan apa? Kan? Kita punya perisai zikir. Jadi kalau tuan-tuan semayang, kalau tuan-tuan orang semayang, orang mengaji, artinya orang yang dalam apa? Dia panggil apa ni? Mood. Pick mood ni, mood ready ni. Apa? Attack mood. Bahasa Datuk Seri Najib dulu ni lah sebelum pilihan raya. Dia kata now kita adalah attack mood. Mesti sedia untuk serang. Jadi setan pun tak main, ni nak serang aku mana? Sentiasa duk bersedia. Yang dia nak serang ni geng mana? Geng mana yang dia nak serang ni? Geng hak kali ya. Jadi tuan-tuan ni dia tak main ganggu pasal tu tak pernah jumpa lah. Dia kata jom ustaz, kita pergi rumah Tok Imam ustaz. Awak, Tok Imam kena rasuk. Tak pernah jumpa lagi. Tok Bilal pun tak ada. Pasal dia pun ni dalam keadaan ni attack mood. Mai silap bulan kan. Mai elok balik cacat. Macam Umar kata, mai ada lelaki balik jadi janda. Bahasa Umar
Dia kata, siapa nak mai bagi bini jadi janda, esok jumpa aku. Bahasa lagu ni, baru mau. Bahasa Umar, bahasa pahlawan. Tak ada mengkuang layu, mengkuang layak. Mengkuang layu, mengkuang layak apa? Nak jadi janda mai. Bahasa kena tegak. Orang, pasal tu setan tak berani. Nabi kata apa? Umar lalu, Nabi lalu, geng-geng perempuan tu duk buat tak heran. Umar lalu, mereka pergi lari. Umar kata, celaka hamba ni. Nabi lalu tadi hamba buat tak heran. Aku lalu hamba lari. Hormat lebih aku pada Nabi. Nabi kata, tak kata ke mereka lah Umar. Oi. Bukan kata depa je lari. Setan kalau hang lalu jalan tu bukan kata lari. Jalan tu pun dia tak pergi dah. Pasal apa? Pasal dia orang yang kuat ingat Allah. Jadi kita kalau nak jadi lagu tu, jadi macam Omar. Omar ni bukan takat orang yang takut. Dia tak ada mesyuarat. Dia tak buat mai. Kita cantah tebah bang kepala. Da'hu adrib unuqah. Bahasa kemat. Bahasa ingat Tuhan. Pasal tu orang yang dia dekat dengan Tuhan, dia tak akan kena gangguan. Tak ada kena gangguan. Pasal dia sentiasa bersedia. Tapi kalau makan tak bismillah, masuk rumah tak bagi salam, tidur boom terus tidur lagu tu, memang kan. Ini bila yang setan nak mencelah. Buka pintu, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Dia nak masuk rumah. Masuk, bismillah tawakkaltu ala Allah. Dia nak masuk kot celah. Sekali nak makan pun bismillah. Kan? Alhamdulillah. Nak tidur pun sejam tak tidur lagi. Ayat kursi al-mulk, apa lagi? Apa lagi? Al-mulk baca apa As-sajadah. Kan? Lalah kali setan lena dulu. Duk tunggu. Dia terlena dulu duk tunggu. Kan? Baca ayat kursi ingat nak masuk, nak kacau dah. Al-mulk buat tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'. Kita baca dulu aku pilih nak aku main lain. Nampak tuan-tuan? Kita sentiasa dengan tak ada ruang. Tapi kata Ibnul Qayyim juga disokong oleh Ibn Kathir. Ibn Kathir pun sebut dalam tafsir dia, Nabi bagi tahu setan duduk tang mana? Ibn Kathir kata, dalam saluran darah, majra dam. Pembuluh darah, majra ni saluran, tempat jalan ni, darah kita ni. Saluran darah. Dia duduk dalam tu. Tapi dia tak boleh buat apa-apa. Ibn Kathir kata, dia hanya boleh bergerak atau dia boleh tunjuk dia punya power apabila kita ralik. Pasal tu bila dia nak serang manusia, contohnya orang perempuan, paling banyak dia serang waktu haid lah. Pasal bila mereka haid, memang mereka tak semayang. Dah jauh dah. Orang haid ni selalulah kena rasuk histeria pun. Kebanyakan histeria, semua perempuan. Laki jarang histeria. Habis sangat pun dia gila, perempuan. Histeria ni orang perempuan lah. Pasal orang perempuan ni kan dia ada haid. Mereka haid pula. Ni satu bab juga. Bila haid tak semayang, tapi Quran baca lah. Quran, zikir baca lah. Ini bila haid cuti. Bila cuti? Cuti sungguh. Habis satu drama. Laki dia balik masjid. Tak semayang, cuti. Tak baca Quran, cuti. Tak zikir-zikir apa, cuti. Oh, bagus hampa cuti. Cuti sungguh. Dia kata Tuhan bagi, bukan selalu. Tuhan juga. Tanya atas Tuhan. Zikir boleh, baca Quran boleh. Baca Quran, zikir apa lagi? Banyak amalan boleh. Kan? Nampak? Jangan biar Ibn Kathir sebut dalam tafsir dia, sesungguhnya syaitan itu berada dalam hati manusia ketika mereka lupa dan lalai. Walaupun sekejap, syaitan akan memasukkan bisikannya. Dan apabila manusia, pasal itu dia sebut khannas. Tahu khannas? Min syarril waswasil khannas. Khannas maksudnya sembunyi. Khannas maksudnya bersembunyi. Bila dia bersembunyi, bila kita ingat Allah, dia lari. Bila kita lupa, dia mari. Itu sahaja pendinding dia. Kan? Kemudian saya nak sebut sikit berkaitan dengan kelebihan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni. Ibn Qayyim kata hadis tadi pun cukup dah. Kalau nak ikut Ibn Qayyim boleh tutup dah. Tapi kita tambah sikit lagi lah satu kan. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala kharaja Muawiyah ala halaqatin fil masjid faqala ma ajlasakum. Kata Abu Sa'id,
Satu hari Muawiyah keluar. Kharaja Muawiyah ala halqatin fil masjid. Muawiyah keluar, dia pergi tengok ada halqah. Halqah ni ada bulatan, circle. Ada bulatan di masjid. Orang duk ni dah buat melengkong dah bulat. Halaqah. Hilaqah kan? Halaqah. Faqala ma ajlasakum. Muawiyah tanya, duduk buat apa ni? Pasal apa duduk ni? Duduk buat bulatan-bulatan ni, ada cerita apa? Ada program apa? Apa pasal? Jalasna nadhkurullah. Kami duduk ni berzikir. Ulama kata apa? Ini bukti depa zikir pelan. Apa pasal? Muawiyah tanya. Tapi kalau depa mai Allah. Muawiyah tanya, duduk buat apa ni? Silap. Hai bulan Muawiyah. Kita kalau lalu orang duk melengkong kan, sengak, dia buat apa? Tapi kalau kita dengar depa duk bercakap, kita tak tanya dah. Ini dalil, isyarat dia apa? Menunjukkan apa? Sahabat zikir secara sendirian dan perlahan. Kerana Muawiyah nak kena tanya. Mesyuarat jawatan kuasa masjid ke? Duk kira tabung jemaat ke? Kan? Duk mesyuarat apa ke? Pasal apa yang duduk ni? Dia kata tak, kami duduk berzikir. Pasal apa Muawiyah tanya? Pasal Muawiyah tak dengar. Pasal apa Muawiyah tak dengar? Pasal dia baca pelan. Pasal apa dia baca pelan? Pasal Quran kata wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khufyah. Tapi kalau Muawiyah duduk zaman kita, dia tak tanya dah. Nak tanya lagu mana? Subhanallah. Silap hari bulan lari Muawiyah. Dia bubuh berubun. Dia tak, kita kata dekah lagi zikir daripada mayang tadi. Mayang tadi dia nak angkat Allahu Akbar pun jenuh pombang. Yang mangkit tak mangkit. Orang kita tempat perlu derah dia tak derah. Macam itulah. Tempat hok nak derah sangat tu dia. Kan? Dia kata nadhkurullah qala Allah ma ajlasakum illa dhak. Muawiyah kata, takkan aku pasal nak berzikir je. Takkan dah tak ada cerita-cerita lain kot. Dia kata, Allah, adakah kerana nak berzikir saja yang hampa duduk ni? Hampa duduk ni semata-mata nak berzikir saja ke? Tak ada sebab lain ke? Dia nak reconfirm. Qalu wallah. Arab biasalah. Qalu wallah. Dia berkata, wallah, ma ajlasana illa dhak. Ya, betul kami tak ada apa. Kita tuan-tuan tengok tadarus sudah. Melengkong elok, buka Quran bagus dah. 2 ayat dia, yang lain sembang muhung yang banyak. Kan? Kau tu baca 2 ayat, baca dah. Okey, cukup lah. Tapi balik ke 11.30, bini tanya, panjang tadarus malam ni? Panjang lah tadarus. Tak mau nak ponti, tak jumpa tempat nak ponti. Akhirnya ponti sembang muhung lah. Kan? Pasal tu ada kumpulan tadarus, bawa makanan macam nak berkeloh. Kita kata bila yang nak makan ni, nak tadarus bila, nak makan bila. Rupa-rupanya tadarus sikit, lepas tu bersidang, beredang elok ya. Cap. Kita kena ubah budaya kita, biar baca lebih pada sembang. Lepas tu dia masuk lagi. Qala amma inni lam astahlifkum tuhmatan lakum wa ma kana ahadun bimanzilati min Rasulillah aqalla an hadithan minni wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halqah min ashabihi faqala ma ajlasakum qalu jalasna nadhkurullah wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam wa manna bihi alaina qala Allahi ma ajlasakum illa dhak qalu wallahi ma ajlasana illa dhak. Muawiyah kata, sebiji apa yang jadi kat hampa ni, jadi kat Nabi. Muawiyah kata sebiji, sama ke. Aku mari tanya hampa duduk buat apa? Hampa kata berzikir. Aku tanya pula, tak ada sebab lain ke pasal berzikir? Hampa kata demi Allah, pasal berzikir saja kami duduk ni. Kalau tidak kami tak duduk. Sebenarnya benda ni dah jadi kat Nabi dulu. Yang mana kata Muawiyah, kharaja Rasulullah telah keluar
Dan dia tengok sahabat-sahabat dia, ashabih. Sahabat-sahabat dia pun buat lingkungan macam hampa. Macam yang hampa duk buat lah. Macam. Ini antara, sebab itu tuan-tuan, contoh yang Nabi biasa buat, tuan-tuan boleh buat. Antara majlis zikir yang Nabi buat apa dia? Dia akan duduk ramai-ramai, melengkung, seorang baca Quran, yang lain dengar. Ini boleh praktik. Bila yang Nabi buat? Dia buat dengan Abdullah bin Mas'ud. Kita sebenarnya majlis zikir ni banyak variasi tau, banyak style. Cuma kita tak tahu. Salah satunya, tuan-tuan ambil 5-6 orang, cari hak reti baca sikit, pandai baca macam Nabi lah. Suruh dia baca, tuan-tuan dengar. Itu pun majlis zikir. Boleh. 4-5 orang. Hang baca elok sikit, baca 2-3 ayat. Baca, kita pun dengar. Macam Nabi, Abdullah bin Mas'ud duduk kan, Nabi mai. Iqra' alayya al-Quran. Nabi kata, ni majlis zikir ni, majlis zikir. Majlis zikir yang halaqah ni, ramai duduk melingkar. Nabi kata, Iqra' alayya al-Quran. Abdullah bin Mas'ud, baca kat aku nak dengar Quran. So simple majlis zikir Nabi. Tak habis 3-4 juta. Panggil satu orang, Abdullah bin Mas'ud, Nabi suruh dia baca. Dia kata, Aqra' alayka wa ilayka unzil. Takkan saya nak baca Quran ni turun kat Tuan, bukan turun kat saya. Takkan saya nak baca kat Tuan. Quran diturunkan kepada Tuan. Nabi kata, baca aku nak dengar. Abdullah bin Mas'ud baca, Nabi dengar. Inilah salah satu contoh majlis zikir. Majlis seorang baca, yang lain dengar Quran. Boleh buat, bukan payah. Kan? Itu pun termasuk dalam majlis zikir. Kemudian Nabi kata, apa siapa yang hampa buat ni? Depa kata, kami pun duduk kerana sama macam depa jawab tadi. Dia kata apa? Dia kata, jalasna nadhkurullah wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam. Kami duduk berzikir, memuji Allah kerana memberi hidayah kami masuk Islam. Wa manna bihi alaina, dan kami mendapat banyak nikmat dengannya, dan engkau diutuskan kepada kami semua ni, kami duduk berzikirlah. Nabi tanya, betul ke hampa duduk sebab tu? Nabi tanya, betul ke hampa duduk sebab tu saja? Dia berkata, wallahi betul, ma ajlasna illa za. Sungguh tak ada sebab lain. Nabi kata, walakinnahu atani Jibril. Kita ringkaskan. Nabi kata apa kat depa tu? Muawiyah nak habaq kat geng tu lah. Makna depa pun boleh samalah pasal depa buat benda yang sama. Atani Jibril. Atani Jibril. Jibril mai habaq dekat aku tentang hampa. Tuan-tuan, Nabi bagi tahu besar. Jibril mai habaq pasal hampa. Apa dia? Apa yang Jibril habaq? Annallaha azza wa jal yubahi bikum al-malaikah. Tuhan, Jibril habaq kat aku, Tuhan berbangga dengan hampa di depan manusia, di depan malaikat. Nabi kata, Jibril habaq, Tuhan bangga dengan hampa semua ni depan malaikat. Tuhan sedang berbangga dengan orang yang berada dalam majlis zikir, yang duduk semata-mata kerana Allah. Pasal itu tuan-tuan yang duduk di bawah ni, Tuhan berbangga dengan tuan-tuan. Pasal saya tak tahu, wallahi saya mesti percaya tuan-tuan mai ni pasal nak mengaji, nak saya mai tuan-tuan tak tahu, betul tak? Betul ke dia mai nak mengajak kerana Allah ataupun dia nak mengajak kerana sesuatu? Tuan-tuan dapat apa? Dapat sama tak dengan saya? Dapat sama tak? Tak dapat apa. Memang tuan-tuan mai tadi ni kata ceruk tu, memang mai tu semata-mata nak mengaji. Samalah, cuma saya tak tanyalah lagu tu. Kalau saya tak tanya, tuan-tuan jawab. Sama kalau saya tanya, pasal apa tuan-tuan mai? Macam saya tanya, macam Nabi tanya, pasal apa tuan-tuan mai? Kau pasal capati. Malam ni capati lagi kot. Capati. Setengah masjid dia berkata, ada tau setengah masjid. Dia kata, ustaz mengajar masjid ni lah tiap-tiap malam, tak payah pergi masjid lain lah. Oh, empah pandai. Pasal masjid ni kalau main memang ada makan. Ada cadangan tu, masjid ni tiap-tiap malam tak apa. Kami sanggup main. Pasal masjid tu kalau kita pergi memang ada makan. Kita tak mau lah. Tapi saya tahu itu semua melawak. Tuan-tuan main ni pasal apa? Saya mungkin kerana kerja saya, mungkin kerana bayaran, kan?
Tapi tuan-tuan saya tak tahu, tapi mana tak boleh apa. Hamper pun tak ada. Apa beras kilo pun tak ada, gambik apa tak ada. Memang mai nak mengaji. Ni Nabi kata, innallah yubahi, Tuhan sedang berbangga dengan tuan-tuan. Bangga depan siapa? Depan malaikat. Artinya Tuhan kata tengok depan malaikat tu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kan? Jadi tuan-tuan, banyak lagi sebenarnya kelebihan, dan saya nak baca untuk wanita. Ni saya dah sebut tadi orang perempuan, kan? Orang perempuan ni Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud. Ini khas untuk orang perempuan. Seolah-olah orang perempuan ni rajin, memang daripada zaman Nabi dulu rajin. Ya nisa'al mu'minin, wahai wanita-wanita yang beriman. Nisa, wanita-wanita yang beriman. Alaikunna bitahlil wat tasbih wat taqdis. Hendaklah kamu melazimi, menjadikan satu amalan tetap. Alaikunna, dia guna dhamir tu, kunna tu orang perempuan lah, tak termasuk orang lelaki. Alaikunna, hendaklah kamu wahai wanita-wanita menjadikan untuk diri kamu tahlil la ilaha illallah. Maknanya apa? Rutinkan, lazimi, jadikan dia sebagai satu amalan tetap. Amalan tetap. Tasbih, taqdis, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Wala taghfulna fatansayna ar-rahmah. Janganlah kamu lalai. Wanita, janganlah kamu lalai. Nabi kata wanita jangan lalai. Maknanya jangan lari, jangan jauh daripada benda ni, kerana Tuhan akan lupakan kamu. Kemudian Nabi kata waqidna bil anamil. Kiralah zikir tadi dengan anamil, dengan jari-jari kamu. Anamil, jari. Okey, dalam bahasa Arab bila dia sebut anamil ni jari. Kalau yang ruas ni barajim. Kalau ruas ni yang ada tiga-tiga ni dia panggil barajim. Anamil satu-satu. Pasal itu dia ada dua. Dia ada dua style. Satu anamil, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dia pakai satu-satu, anamil. Kalau barajim, ada satu dia baca tiga. Ini dia panggil barajim. Bahagian-bahagian ni. Dua-dua boleh. Tak ada masalah. Nabi kata waqidna bil anamil. Pasal apa guna jari? Anamil. Subhanallah, 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 subhanallah. Fa innahunna mas'ulat mustantaqat. Apa dia? Kerana sesungguhnya jari-jari itu akan ditanya dan mereka akan bercakap. Mas'ulat ditanya, mustantaqat nutq, dia akan cakap, dia akan cakap, dia akan cakap. Jari ini bercakap, bukan mulut, jari. Jari ini bercakap. Jari ini bercakap. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Imam Ahmad dan Abu Dawud. So dia ada boleh guna anamil asabi', boleh guna jari, dan juga boleh guna dua-dua, ada riwayat dua-dua tak ada masalah, ataupun dengan bil mafasil ataupun barajim ni dengan ruas-ruas ni, semuanya tidak ada masalah. Dia sebenarnya tuan-tuan, isu guna apa untuk bilang dia tak jadi masalah. Sebab dia hanya apa? Wasilah. Dia hanya alat untuk kita nak kira. Alat untuk kita nak kira. Orang guna apa? Tak tu kan, pun boleh. Sebab yang pentingnya ghayah dia tu apa? Zikir. Kalau guna jari pun tak apa, guna ruas pun tak apa, guna apa-apa alat pun tak apa. Tak ada masalah. Sebab apa? Semua ni hanya cara untuk kita nak mengira. Kalau tuan pakai sempur pun boleh. Habis semayang bawa keluar sempur tak depan. Subhanallah, tak. Subhanallah, tak. Boleh. Tak apa. Yang pentingnya apa? Yang pentingnya kita nak tahu berapa bilangan. Ataupun tuan-tuan mungkin banyak ni akad daun. Boleh?
kan beli sekok. Dia kata, hang bukan tak isap rokok. Itu yang beli dia orang rokok apa? Buat zikir. Kan beli sekok. Saya nak habaknya, benda tu tak payah kita nak susahkan, tak payah kita nak bahaskan, kerana dia hanya alat untuk mengira. Salahnya bila tuan-tuan i'tiqad dia ada kelebihan. Itu saja. Ada setengah orang ni daripada panggil jahil murakab. Tahu tak biji tasbih Mekah tu? Dia ada yang jenis menyala malam tau. Bukan pasal keramat apa, pasal jenis material dia tu jenis menyala. Tahu bila kita kelam dia keluar lampu. Ni bukan masalah keramat. Saya beli kasut kat anak saya, bila kelam dia menyala. Kasut tu, tapi bukan kasut Mekah, kasut Cina. Tapi ni balik mai kot kampung, biji tasbih orang balik Mekah bagi. Taklah ujung pala tu, tak tasbih pun, tak ujung pala. Tutup mula menyala. Oh dia kata kamat lah ni. Buat pada Hajarul Aswad ke apa dah ni. Cum lah. Lepas tu duk rasa sakit lutut, letaklah di lutut tu. Oh, duk sapu di lutut tu. Dah berkat lah Mekah ni, menyala pula dah ni, kamat lah ni. Tengok ujung sikit. Tang tasbih tu tengok ujung. Made in China. Buat di Guangzhou. Saya nak habaknya yang betul-betul ori ni ayat Zam-Zam aja. Hak tu betul Mekah, pasal Cina tak boleh buat. Depa try kat tapi tak boleh buat, tak boleh. Lain pada tu yang ada di Mekah semua made in China. Tak ada berkat lah tuan-tuan. Kita dulu tu pegang biji tasbih, buh di dada, buh dalam pakik, buh tang. Tasbih ada pun. Tasbih tu sentiasa ada. Ni bawa buh bantai. Bagi kita buat-buat pilah, kok ada apa-apa gangguan. Dia bukan khamat, dia sebut zikir. Kan zikir. Wallahu taala a'lam. Mudah-mudahan kita termasuk dalam az-zakirin wadz-zakirat, orang yang zikir kepada Allah. Walaupun mungkin kita tak sebut banyak subhanallah, tapi tindak tanduk kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jangan tuan-tuan, jangan kita lupa. Kerana apa? Bila kita lupa, syaitan sentiasa mengintai kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.